KB Channel. Nak bagi penerangan, kita nak bagi penjelasan, sebab hari ini ada pihak cyber troopers sebelah sana ni yang cuba untuk manipulasi keadaan dan cipta fitnah. Kononnya kita ni macam khianat kepada perjuangan dan sebagainya lah. Malah ada yang kata kita ni baru di AP lah sebagainya lah. Macam-macam lah orang kata kat kita kan. Ada juga 2-3 orang pimpin kita sebelum ni lah yang cubalah membuat gerakan untuk menjatuhkan presiden. Ada juga yang kata kita ni menjilat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Macam-macam puak-puak ni kata kepada kita ni. Kita pun rasa pelik lah. Awak pun rasa penin ni. Ayak kayo ni. Awak pun penin. Teman pun penin ni. Ayo ke air ni. Okey, cerita ada sekarang ni saudara. Berbalik kepada keputusan pilihan raya yang ke-15. Okey. Adakah mana-mana gabungan yang dapat simple majoriti? Kita ambil 3 gabungan hak besar lah. Daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Barisan Nasional ni. 3 gabungan ni. Okey, tuan-tuan. Pakatan dapat 82 kursi. Perikatan Nasional dapat 73 kursi. Barisan Nasional dapat 30 kursi. Jadi tak ada mana-mana gabungan ni yang boleh jadi kerajaan. Itu dia punya punca dia. Maknanya rakyat Malaysia buat keputusan, tak ada mana-mana gabungan boleh jadi kerajaan. Ini cerita dia. Jadi maknanya apa di situ, tuan-tuan? Makna di situ tu, rakyat Malaysia ni dia nak kita tubuhkan kerajaan perpaduan. Ini adalah kehendak rakyat Malaysia, bukan kehendak Dr. Zahid Hamidi ke, kehendak Muhyiddin Yassin ke, kehendak Anwar Ibrahim ke, atau kehendak diri saya sendiri ke. Tak, kami memang tak mau kerajaan campuran ni. Kami memang nak jadi dominan. Saya lawan all out. Pagi, petang, siang, malam ni lawan all out. Tak berhenti-berhenti lawan. Macam-macam cara kita guna lah. Nak bagi Barisan Nasional dominan. Kita duk nampak pihak Pakatan pun sama lah. Macam-macam cara mereka buat ni, sampai naik helikopter nak bagi Pakatan Harapan tu ada dominan. Sama jugalah pihak Perikatan Nasional ni. Macam-macam cara mereka buat nak bagi Perikatan Nasional ni jadi dominan. Di semua gabungan berusaha untuk jadi dominan, tak mau bergantung antara satu sama lain. Tapi sayangnya rakyat Malaysia ni dia cerdik. Dia kata boleh nak bagi kat Pakatan dominan, tak boleh. Nak bagi kat Perikatan dominan pun tak boleh. Nak bagi Barisan dominan pun tak boleh. Jadi tiga gergasi yang duk ada dalam politik Malaysia ni tak boleh jadi dominan. Jadi tak boleh nak tubuh kerajaan. Jadi keadaan yang berlaku hari ini permulaannya nak gunakan sistem SD. SD ni maksudnya Statutory Declaration ataupun kenyataan bersumpah lah, lebih kurang lagu tu lah. Orang utara kata lebih kurang lagu tu lah. Tapi nak pakai SD tak boleh dah. Pasal apa? Pasal tiap-tiap parti ni dia ada buat perjanjian undang-undang. Contohnya Barisan Nasional ni, setiap calon yang menerima tawaran sebagai calon kena menurunkan tanda tangan atas persetujuan tanpa paksaan di hadapan saksi atas 4 dokumen akur janji dengan parti dan menyerahkan mandat kepada pengerusi Barisan Nasional iaitu Dr. Zahid Hamidi. Parti-parti lain pun sama jugalah. Cuma mereka tak cerita kat kita lah. Betul? Parti PAS pun sama juga, dia sumpah bi'ah. Betul? Parti PH pun sama juga. Dan satu lagi tuan-tuan, kita ada anti-hopping law. Cakap Amerika sikit no. Anti-hopping law ataupun
Akta Anti Lompat Parti. Jadi kaedah nak pakai Statutory Declaration SD ni tak boleh pakai dah. Sebab tu Muhyiddin tu dia tak boleh jadi Perdana Menteri, walau dia mengaku dia ada 115 kerusi. Dia kata ada 10 orang ahli Parlimen Barisan Nasional sokong kepada dia sebagai Perdana Menteri. Tapi tak boleh sebab mesti sokongan en bloc. En bloc maksudnya sokongan parti, bukan sokongan individu. Ni undang-undang Malaysia kata lebih betul. Kita takkan nak pakai undang-undang Arab Saudi. Ataupun takkan kita nak pakai undang-undang Thailand. Kita mesti pakai undang-undang Malaysia. Jadi cita-cita Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri ni gagal lah. Sebab apa? Sebab dia tak pandai nak berunding, dia tak bijak nak berunding. Jadi Seri Paduka Baginda Yang Tengah Agung bertitah lagi. Panggil ketua parti. Hak menang besar lah kena panggil dulu. Datuk Seri Anwar Ibrahim 82 kursi. Lepas tu tuanku titah pula menghadapnya Muhyiddin Yassin yang ada 73 kursi. Di dua-dua ni pergi menghadap lah, pergi menghadap asing-asing lah, tak ada menghadap sekali, takut bertumbuk. Anwar dengan Muhyiddin bukan duduk sekali, bertumbuk. Nak mengelakkan mereka berdua bertumbuk ni, seorang kata reformasi, seorang ni kata apa tu, no Anwar, no dia tak boleh nak selesai masalah. Jadi Seri Paduka Baginda Yang Tengah Agung ni, tuanku kita ni bertitah menyarankan kedua-dua gabungan gergasi ini bergabung mewujudkan kerajaan perpaduan. Jadi pihak Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia setuju. Dia kata tak apalah, dalam media boleh lah, dia kata. Dengan Muhyiddin pun tak apalah, yang penting I Prime Minister, you Deputy Prime Minister. Lebih kurang lagi tu lah cerita dia. Jadi mai pula dekat yang Muhyiddin Yassin ni, no, 3 kali no. Bukan no Salmah, no tak mau lah. Orang kata tak mau lah, orang kata no. Ni prinsip. Biasalah Perikatan Nasional kan, budaya sini prinsip. No dia prinsip perikatan. Jadi maknanya Muhyiddin ni dia tolak lah saranan titah Seri Paduka Baginda Yang Tengah Agung. Dia tak maulah tubuhkan kerajaan perpaduan. Dia tak mau Anwar di Perdana Menteri. Dia tak mau pakat dengan Pakatan Harapan. Sebab kalau pakat dengan Pakatan Harapan, tak boleh panggil kerajaan pakatan, tak boleh panggil kerajaan perikatan, kena panggil unity government. Orang putih kata lah, orang boleh kata kerajaan perpaduan. Jadi tak jumpa jalan persaian. Walaupun banyak titik-titik kebenaran untuk PHNPN ni bersatu mencari titik persamaan, menolak perbezaan demi menubuhkan kerajaan perpaduan untuk menyelamatkan negara dan rakyat Malaysia. Tapi prinsip no dia. Jadi Muhyiddin tolak saranan Seri Paduka Baginda Yang Tengah Agung. Titah lah kita orang raja ni, kau dengar titah kita gerun tuan-tuan. Macam saya ni, kau dengar kata titah tu kita gerun. Sebab titah tu tuan-tuan, kalau kita orang raja ni kita tahu titah tu maksud apa. Titah tuan-tuan, the mean titah atau maksud titah atau definition titah, definisi titah bermaksud perintah. Makna tuanku perintah Muhyiddin dan Anwar ni bergabung, betul tak? Okey, jadi perintah tuanku ni ditolak oleh Muhyiddin Yassin. Tak apalah. Jadi tentulah Seri Paduka Baginda Yang Tengah Agung kena cari jalan untuk menubuhkan kerajaan. Sebab tak boleh biar Malaysia tak ada kerajaan. Selagi duit jatuh, bursa saham jatuh, ekonomi jatuh, rakyat miskin, lapar dan sebagainya. Jadi tuanku sekali lagi bertitah. Titah panggil Ketua Barisan Nasional. Di Ketua Barisan Nasional namanya Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, yang orang Perikatan Nasional tak suka sangat tu lah. Di Dr. Zahid Hamidi ni dia pergi bawa 2 orang lagi pemimpin. Hak kedua namanya Tok Mat Hassan. Orang Rembau kenal sangat Tok Mat ni, orang Malaysia pun kenal lah. Kalau aksen Negeri Sembilan itu kita pun tak boleh nak challenge lah, handai dia.
Bawa lagi seorang, seorang lagi ni saya kenal sangat lah, dia pun kenal saya sangat lah, ketua bahagian saya lah, Datuk Seri Dr. Zamri Kadir. Bawa 2 doktor, 1 master. Di 3 orang memimpin ni menjunjung titah dan menghadap Seri Paduka Baginda Yang Tan Agong. Jadi tuanku pun bertitah, Barisan Nasional kena menyertai Kerajaan Perpaduan. Lepas tu GPS pun dapat titah yang sama juga. Jadi malam tu bermesyuaratlah Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Jadi keputusan mesyuarat MKT sebulat suara menyokong dan menyertai Kerajaan Perpaduan yang tidak diketuai oleh Perikatan Nasional. Maksud apa? Maksudnya sokong Pakatan Harapan lah, hak muda. Tidak, sokong hak muda. Itu cerita dia tuan-tuan. Maknanya hari ini kita ni bukan baru DAP. Kita ni bukan menjilat Anwar Ibrahim, tapi kita ni parti yang dilahirkan di istana. Susah macam mana kita hari ni, kalah macam mana kita hari ni, tapi bab-bab titah tuanku ni kita tak lawan, kita tak petikai. Pasal raja ni satu perjuangan kepada UMNO ni. Nampak tak? Jadi malam tu punya mesyuarat menyertai Kerajaan Perpaduan menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan mesyuarat pada malam tu juga sebulat suara mengekalkan Dr. Zahid Hamidi sebagai pengerusi Barisan Nasional dan juga Presiden UMNO. Bab MC MIC ni ke tepi lah Sat. Mereka pun ada 3 kursi je. Betul, bukan banyak kursi pun 3 kursi saja. Hak banyaknya kita UMNO, betul tak? Walaupun ada usaha-usaha lah Dewan Tertinggi Barisan Nasional nak pecat Dr. Zahid Hamidi, tapi tak berjaya lah. Pasal hak dominan tu kita pun cerdik. Mereka nak pecat Dr. Zahid Hamidi tu, yang duk desak Dr. Zahid Hamidi berunduk tu bukan pasal apa. Puak-puak tu tuan-tuan, mereka nak jual UMNO ni kepada Bersatu. Bersatu tu dia tak berminat dengan Kerajaan Perpaduan, mereka nak Kerajaan Perikatan Nasional. Kerja mereka duk cari jalan nak tindas UMNO ni, nak penjarakan orang. Itu yang kerja Bersatu ni lah, dulu, kini dan selamanya. Okey, cerita dia macam tu lah. Jadi keesokan hari tu berlakulah mesyuarat atau mesyuarah Majlis Raja-Raja Melayu. Tetamat dia mesyuarah Majlis Raja-Raja Melayu, sebulat suara memperkenankan atau merestui Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, Abang Non kita ni, sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Time tu Perikatan Nasional dah panik. Tiba-tiba SUA Perikatan Nasional dua keluar surat pula, kami nak menyertai Kerajaan Perpaduan. Dia cemburu. Dia tengok Barisan Nasional GPS tapi sokong Anwar Ibrahim, dia rasa sakit hati, dia pun nak sokong juga, tapi lambatlah. Pasal kita dengan titah raja jangan duk lawan. Bila kita duk lawan ni, lepas tu kita nak U-turn pula, jadi tak seronok lah, betul? Jadi gagallah Perikatan Nasional untuk menghalang Barisan Nasional bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Itu cerita dia. Sebelum setengah jam sebelum Abang Non mengangkat sumpah sebagai PM yang ke-10, Muhyiddin buat kacau lagi. Dia buat sidang media tergempar. Ramai orang tengok kan, 40,000 orang, 40,000 account, 40,000 view. Banyak semua orang tengok kan. Dia kata I have numbers, I have numbers. Saya ada 115 sokongan, 115 SD. Dia dah gambarkan bahawa Anwar tu, Abang Non kita tak layak lah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Kononnya tak ada keabsahan sebagai Prime Minister Malaysia. Lebih kurang lagu tu lah cakap orang putih. Tapi sebenarnya topik yang lah N blok barisan sokong, N blok GPS sokong, yang terbaru GPS pun nak sokong, warisan dah sokong, bebas dah sokong, tak cukup celah mana. Kakal lah matematik 0 sampai 9 pun Muhyiddin tak tahu 0 sampai 9 tak tahu. Lepas tu dia cabang pula, dia kata Abang Non kena buktikan keabsahan Abang Non sebagai Perdana Menteri Malaysia. Itu cerita tuan-tuan. Jadi cerita-cerita sampailah malam orang duk tunggulah ucap pertama Perdana Menteri Abang Non ni. Orang pakat tunggu, saya pun duk tunggu dengan kawan-kawan penuh dalam pejabat ni. Dalam pejabat kami penuh. Saya pejabat tu orang punya ramai. Tengok laptop kecil satu,
Tapi yang duk tunggu tu penuh kan. Kata bila nak ucap pertama ni, yang Abang Non tak duk lambat-lambat ucap. Kita tak sabar lah nak dengar cuti tu. Jadi Abang Non pun berucap lah. Di perkara pertama yang Abang Non berucap, dia kata perkara pertama yang akan berlaku dalam parlimen nanti, buat undi percaya kepada dia dululah. Baguslah. Dalam masa yang sama juga Abang Non kata dia menyarankan dan mengajak serta menjemput Perikatan Nasional dan juga parti-parti lain untuk menyertai kerajaan perpaduan Abang Non ni. Betul tak? Maknanya Abang Non offer lagi kepada Perikatan Nasional, mailah join, apa masalahnya? Betul? Kita tak ada kerajaan, kita tak ada yang ada simple majority. Dan Abang Non kata ini bukan kerajaan pakatan, ini bukan kerajaan barisan, ini kerajaan perpaduan. Abang Non cakap dengan jelas. Maknanya apa? Maknanya Abang Non jadi Menteri atas sokongan berbagai-bagai gabungan kecuali Perikatan Nasional Degil sikit. Tuan-tuan ada. Maknanya Majlis Raja-Raja Melayu memilih Abang Non sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Dan tidakkan Majlis Raja-Raja Melayu tepat. Sebab apa? Sebaik saja Abang Non diumumkan sebagai Perdana Menteri ke-10, belum sempat angkat sumpah depan tuanku, stok market melonjak, semua kuanta untung, meningkat 40 ke 50 mata dalam tempoh beberapa jam saja. Yang mengejutkan lagi, ringgit kita melonjak ke angka 448 berbanding 1 US dollar. Aduh, penat. Kami yang kerja di US ni penat lah. Kami yang makan gaji dengan dolar ni penat lah. Pasal apa? Selalu boleh banyak, boleh kurang sikit lah kali ni. Pasal apa? Ringgit dah melonjak kerana pelabur-pelabur meyakini kerajaan perpaduan ataupun unity government ni. Dan nama Abang Non pun besar, tuan-tuan, bukan nama kecil, tuan-tuan. Nama dia besar. Orang sebut Anwar Ibrahim ni semua orang kenal, tuan-tuan. Siapa tak kenal? Semua orang kenal. Jadi ekonomi memuncak, inflasi daripada 4.4 turun kepada 4%. Alhamdulillah, petanda baik bahawa keberkatan tu ada bersama kerajaan perpaduan ni. Okey, yang terbaru pula tuan, hak special lagi lah, tiba-tiba lah Parti PAH Malaysia lah, Parti PAH mengeluarkan kenyataan rasmi mempertimbangkan untuk menyertai kerajaan perpaduan. Bagus PAH, marilah. Tapi dibantah oleh Muhyiddin tadi, tak boleh, dia kata kita nak jadi check and balance dalam parlimen. La ilaha illallah. Ini kerajaan perpaduan, tak ada check and balance pun tak apa, sebab parti-parti dan kerajaan perpaduan tu dah jadi check and balance. Sepatutnya Muhyiddin bagi dah muka sikit kat PAH pun nak join juga kerajaan perpaduan ni. Apa salah bersatu pun main join kerajaan perpaduan ni? Tak ada isu lah. Saya tak kisah lah. Sebab hari ni motif kita yang pertama, nak ada kerajaan yang stable selama 5 tahun. Kita tak mau dah satu penggal 3 Perdana Menteri. Dan kita tak sukalah usaha-usaha untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Kita nak Perdana Menteri yang ada hari ini bertahan 5 tahun. PRU ke-16 ni kita lawan lah pula. Kok rakyat nak bagi mana-mana gabungan tu dominan. Kalau tak, tubuh juga kerajaan unity. Okay. Kalau tengok kepada, saya duduk menengok semalam dalam mangkuk, tuan-tuan. Okey, semalam ni saya duduk tengok dalam mangkuk. Biasalah menuju 4 belalang, tuan-tuan. Duduk tengok dalam mangkuk, duduk tengok ni. Berapa lama ni Abang Non boleh jadi Perdana Menteri ni? Kita pun menengok ramai-ramai menengok lah, bukan seorang. Saya ada, ketua cawangan saya ada, SU cawangan saya ada, ketua penerangan ada, semua ada. Kami duduk menengok lah, mangkuk lah. Pakat tengok hak berumur saya lah. Duduk tengok. Oh, kita nampak Abang Non ni jadi Perdana Menteri lama. Sidak bulan dia mati dalam jawatan. Tu cerita, tuan-tuan. Dan kita pun lega juga, sebab Abang Non jadi Perdana Menteri. Kalau dia tak jadi Menteri, dia mati dulu, dia takut ni roh dia bangkit dari kubur, tuan-tuan. Kacau Malaysia, tuan-tuan. Sekarang ni kalau dia mati pun tak apa, tuan-tuan, dia dapat dah jawatan Perdana Menteri. Alhamdulillah. Apa tu, ada perjuangan tu hak kita, istiqamah hak kita. Tapi menang atau kalah tu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hari ini dalam keadaan kekalutan ada hikmahnya. Mana hari ini kita dapat sebuah kerajaan perpaduan. Alhamdulillah. Ini saya minta lah kepada seluruh orang Melayu
orang Cina, orang India, orang asli, anak Sabah, anak Sarawak, kita pakat-pakat lah, buang yang keruh, ambil yang jernih. Jangan tengok kulit tapi tengok hati, tuan-tuan. Kita berpakat hati ke hati lah, no. Kita sokonglah kerajaan perpaduan ni, kita bantu Abang Non kita supaya Abang Non kita dapat menyelamatkan negara ni daripada kemusnahan, memulihkan ekonomi dan betulkan segala kerosakan sistem yang dibuat oleh Tok Dek. Betul tak Tok Dek? Tuan Mahathir pun dah ucap congratulations, dia kata, tu dia orang putih. Congratulations maksudnya tahniah kepada PM ke-10, selamat menjalankan tugas. Tuan Mahathir kata lah. Tuan Mahathir pun dah mengumumkan bahawa dia bersara dari politik dan hari ini nak jadi penulis sejarah. Biar pilih lah, dia jadi penulis sejarah, tuan-tuan. Dan dengar cerita dia akan jadi arkeologi, tuan-tuan. Apa arkeologi apa? Hak tu cari gali tu, barang-barang purba tu, bagi dia. Dah jadi rezeki Abang Non kita mengetuai kerajaan. Kita nak kata lagu mana rezeki dia, takdir dia pun dah lama lawan, tuan-tuan. Dia lawan berpuluh-puluh tahun dah. Dulu pun kami pun sokong Anwar Ibrahim juga dulu ni, pasal Anwar Ibrahim nak UMNO dulu ni. Tapi nak buat lagu mana, pasal dia hebat sangat. Dia lawan dengan Mahathir tak lepas, dia kalah, dia lawan berpuluh-puluh tahun. Tak silap saya lah 25 tahun sebelum dia ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ulul amri kita. Dia masuk penjara pun bukan 2-3 hari, saya duduk sehari pun demam, tuan-tuan. Dia duduk 10 tahun, tuan-tuan. Saya duduk 2 hari demam, tuan-tuan. Dia duduk 10 tahun tak demam, tuan-tuan. Hebatlah. 2 kali masuk penjara, kena tipu sebagai bakal Perdana Menteri ni berpuluh-puluh kali. Zaman Mahathir kena tipu, zaman Muhyiddin dia kena tipu. Last sekali Allah Ta'ala angkat dia sebagai Perdana Menteri di ulul amri kita. Kita terima atas kerajaan perpaduan. Dia sebut kerajaan perpaduan ni kita nak lawan lagu mana, tak boleh lawan dah lah. Perpaduan bermaksud apa? Pendamaian. Damailah engkau di sana, damai. Betul tak? Itu cerita dia, tuan-tuan. Share lah sikit. Nak marah siapa? Saya cerita ni cukup berfakta, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan cek di suap khabar. Betul tak betul Ismi kata ni? Betul. Saya bagi detail on the spot. Betul tak? Kita hari ni, kita apa, tuan? Ekonomi dasar kehidupan rakyat. Maksud tak maksud ekonomi dasar kehidupan rakyat. Betul? Kita ni manusia ni bersifat homo economicus. Homo economicus maknanya kita nak kena ada duit. Kalau kita nak kena ada duit, kita kena kerja. Kalau kita nak kerja, ekonomi kena hidup. Sebab ekonomi dasar kehidupan kita. Kalau ekonomi tu lingkup kerana nak ikut sangat perangai Muhyiddin, duk gila nak jadi Perdana Menteri tu, kita nak kerja apa? Kerja tak ada. Bila kerja tak ada, kita nak bela anak bini kita lagu mana? Bini kita nak bela kita dengan anak kita lagu mana? Kena cerita benda betul, kan? Dulu kita boleh kata lah, kita bela anak bini. Sekarang ni kita kena tambah satu lagi. Bini nak bela kita dengan anak kita. Sebab apa? Dunia hari ni laki dengan perempuan kerja sama hebat, tuan-tuan. Kalau laki ada pengarah, perempuan pun ada pengarah, tuan-tuan. Kadang-kadang dalam keluarga tu gaji bini lagi besar daripada gaji suami. Jadi kita kena ubah sikit lah ikut perkembangan zaman. Lagu mana kita nak bela anak bini kita? Lagu mana bini kita nak bela kita dengan anak kita? Kalau kerja tak ada. Takkan kita nak biar anak-anak kita di rumah ni duk lapang ayah. Takkan kita nak biar anak-anak kita ni pergi sekolah tak makan, duit tak ada nak bagi. Takkan kita nak bagi makan anak bini kita Maggi hari-hari, tuan-tuan. Kucing pun, tuan-tuan, kalau makan Maggi hari dia pun tak mau, tuan-tuan. Jadi hari ni kita ni kena berpakat lah elok-elok. Tak usah duk fikir lah politik jumut tu. Perikatan dia semua sudah lah, main masuk lah kerajaan perpaduan ni, senang pergi. Senang lah, jumpa boleh peluk, tak ada apa. Okey tak ada? Tak ada. PM kita, Abang Non, dia kata apa? Saya menyarankan semua parti-parti yang duk ada main sokong kerajaan perpaduan. Termasuk Perikatan Nasional main lah sokong kerajaan perpaduan. Abang Non kata lagu tu. Tengok saya ni.
jiwa besar dah. Adakah saya bebai? Tak bebai. Sebab cinta dan kasih kita ni kepada rakyat dan negara ni lebih tinggi dari langit, lebih luas dari bumi tu. Kasih dan cinta kita kepada rakyat dan negara ni mengatasi segala prinsip peribadi kita, prinsip hati kita, apa jenis prinsip. Itu cerita ni. Maknanya kalau kita nak buktikan cinta kita kepada rakyat dan negara, kita boleh tolak prinsip kita. Itu cerita ni.